我们低头祷告。 Kami haturkan terima kasih ya Tuhan. 主啊，我们献上感谢。 Kami boleh memasuki tahun baru menurut penanggalan kalender Tionghoa. 我们可以进入到新的一年，是照着中国的年历。 Kami akan melangkah ke hari selanjutnya. 我们要向前跨一步。 Berkenan kiranya Tuhan boleh menjadi pemimpin, menjadi penyerta, menjadi pelindung dan memayungi kami dengan rahmat dan kemurahan. 恳求你引导我们，你爱护我们，帮助我们在我们前所走的道路上。 Kami mau berterima kasih juga karena kami percaya Tuhan akan memelihara kami, 我们也深信你要看顾， mencukupkan makan dan minum kami. 使我们所需用的一切都足够。 Tapi Tuhan ada satu hal yang Kau ajarkan. 但是有一件事你在教导我们， Kami boleh berdoa agar dijauhkan dari pencobaan. 我们祷告恳求你使我们远离试探。 Sekarang dunia ini ya Tuhan banyak orang-orang yang jahat. 因为在这个世界上有许多的人在那里犯罪。 Oleh sebab itu tolong luputkan kami dari pencobaan dan hal-hal yang jahat. 求你让我们免去各样的试探，免去各样的凶恶的事。 Jangan sampai kami digocoh lalu kami kehilangan kesempatan melakukan peran dan tanggung jawab kami. 不要让我们一直被引诱，使我们舍弃了我们所担负的责任。 Sekarang berfirmanlah kepada kami 这个时候，求你向我们说话， dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督的名，阿 Amin. 门。 Selamat pagi jemaat. 大家早上好， Selamat tahun baru Imlek. 也恭祝各位农历新年快乐。 Tuhan tetap sayang buat kita semua. 上帝仍然爱我们每个人。 Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah dipersiapkan oleh gereja. 我们今天有种思想教会所给我的题目， Temanya seperti yang tertera di depan, mempersiapkan generasi masa depan. 就是预备新的一代。 Adapun ayat firman Tuhannya dari Mazmur 127, saya ambil seluruhnya, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5. 我们要从诗篇127篇来看。 Saya akan bacakan buat kita. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian Ciarah Salomo. Mazmur 127 mulai ayat pertama. Nyanyian Ciarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberikan pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Saya membacakan ini dari Alkitab terjemahan yang baru ya. Tolong dibacakan satu kali di dalam bahasa Mandarin. 诗篇127篇，所罗门伤心之事。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。耶和华儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，肩带充满的人变为有福。他们在城门口和草地说话的时候，
必不至于羞愧。读经到此。 Ada kalimat bijak yang bunyinya seperti ini. 一个智慧的话是这么说： Tidak merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. 若不计划，若没有计划，也就是说计划失败。 Sekali lagi, tidak merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. 没有计划，也就是说在计划失败。 Jemaat, coba perhatikan kalau olimpiade. 我们来看奥林匹克比赛， Kenapa Chungkwok bisa mendapatkan medali emas itu banyak. 为什么中国能够拿到那么多的金牌？ Salah satu faktornya karena di negara itu mempersiapkan generasi mudanya. Misalnya kalau dia jadi atlet renang, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti dia jadi perenang yang unggul. 因为他们在训练的时候，他们在预备那些年轻的一代，就 Jadi 是从开始， betapa pentingnya persiapan itu. 所以预备准备很重要。 Kalau kita kaitkan dengan tema kita, 如果我们一看我们的题目， kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak untuk menyongsong masa depan, 如果我们没有预备我们的孩子来面对前面的道路， sama saja artinya dengan merencanakan anak itu untuk gagal. 也就是说，在计划那个孩子将要失败。 Nah, kalau kita mau mempersiapkan anak-anak untuk menjadi generasi masa depan yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau, 如果我们要让我们的孩子像上帝所要的那样的孩子， ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 有3方面是要我们要做的。 Ibarat membangun rumah, 像一个人建造房屋， yang pertama itu perlu memperhatikan fondasinya. 也就是要看预备好它的根基。 Karena seseorang tidak mungkin membangun rumah lebih lebar dari fondasi. 不可能一个人建造房屋没有根基， Tidak mungkin juga membangun rumah melebihi kekuatan fondasi. 也不可能你建造房屋所建造的比根基更坚固。 Walaupun fondasi itu tidak terlihat, 虽然这个根基看不到， tapi fondasi itu begitu penting. 但是那个根基非常重要。 Nah, kemudian yang kedua struktur. 第二就是那个工程， Kalau strukturnya sudah terbangun, 如果那个工程建好， yang berikutnya itu adalah atapnya. 最主要的后来就是它的屋顶。 Sudah barang tentu setelah itu kemudian ada pernak-pernik dalamnya. Ada hal-hal yang untuk urusan-urusan yang di dalamnya itu. 后来就是那个装饰，预备里面的装饰。 Sekarang saya mengajak kita memulai dari yang pertama, yaitu fondasi. 现在我们来思想的是根基。 Seperti tadi sudah disampaikan, fondasi itu sangat penting. 刚才我们说了，根基何等的重要。 Walaupun kalau orang melihat rumah itu tidak melihat fondasi. 如果人看到房子，不可能看根基。 Yang dilihat bangunannya, bagus ya rumahnya. 看那个房屋很好看， Nggak pernah tuh tanya dan puji fondasinya. 他从来没有称赞我根基。 Nah, kalau kita mempersiapkan anak-anak untuk menyongsong masa depan agar menjadi seperti apa yang Tuhan mau, 如果你预备你的孩子像上帝所要的， fondasi ini perlu kita perhatikan. 所以我们就需要去那个主要的它的根基。 Nah, apa fondasinya? 那么它的根基是什么呢？ Tuhan. 是上帝。 Tadi dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. 刚才圣经说，若不是耶和华建造房屋，建造的人枉然劳力。 3 kali diulang, sia-sia, sia-sia, sia-sia tanpa Tuhan. 也就是枉然，枉然没有上帝就是枉然。 Nah, artinya kalau orang mau membangun rumah, 也就是说，人要建造房屋， betul-betul perlu bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam petunjuk Tuhan. 需要与上帝一同工作。 Rumah apa di sini? Rumah apa yang dimaksud? 它的这个房屋的意思是什么？
Yang pasti bukan rumah tinggal, 就是不是租的房屋， juga bukan rumah Tuhan yaitu gereja. 也不是上帝的房屋教会。 Karena kalau kita perhatikan nanti ada sebutan anak-anak. 因为刚才以后有儿女， Kalau begitu yang dimaksud ini adalah rumah tangga, keluarga. 也就是说，他的意思就是说家庭。 Nah, jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga atau membangun rumah tangga, sia-sia. 若不是上帝在建造那个家庭，所以枉然。 Dalam kaitan mempersiapkan anak, kalau bukan Tuhan kita ajak bersama-sama dan menggunakan firman Tuhan untuk menjadi petunjuk buat anak-anak, maka itu akan menjadi sesuatu kegagalan. 所以，当你这个在建造孩子的时候，如果不是上帝与上帝在一起，那么也就是枉然。 Saya tidak meragukan ada orang tua yang begitu sayang kepada anak-anak, memperhatikan pendidikannya sampai begitu tinggi. 我没有怀疑，当一个父母这个预备孩子在教育的， Bahkan ada yang menyekolahkan sampai ke luar negeri sana. 甚至派他们到外国读书， Menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya tentu tidak salah. 让孩子读得很高，没有错。 Tapi kalau lalai memperkenalkan Tuhan kepada anak, 但是如果你忽略了关系到上帝， lalai memperkenalkan anak kepada Tuhan, 忘记介绍上帝给孩子， lalai memberikan percontohan bagaimana hidup benar, 也忘记给他们一个榜样，怎么过好的生活， lalai memberikan kehangatan kasih dan sayang, 也忽略把爱赐给他们， lalai mengajak anak-anak belajar firman Tuhan, 也忽略让他们学习神的话， maka ilmu yang tinggi itu hanya mengisi kepalanya dan membuat dia bisa jadi sombong. 那么他所得到的学问，只是让他更骄傲。 Tidak sedikit orang tua yang mempersiapkan, kalau punya anak 3 mesti punya rumah 3. 常常父母在哪里计划有3个孩子，要有3个家， Lalu masing-masing anak dipersiapkan usaha apa yang kemudian hari dilakukan, 并且为孩子预备他的要做的企业。 apa yang akan diwariskan untuk anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. 给第一个儿子、第2个儿子、第3个孩子准 Dengan 备， kata lain mempersiapkan harta buat mereka. 就是把产业为他们预备， Ini pun tidak keliru, 没有错， sangat mulia. 很容易，很荣耀。 Tapi kalau misalnya anak-anak dibekali dengan harta tanpa dibekali dengan Tuhan, maka anak-anak itu pun bisa menjadi orang yang keliru, jahat. 但是如果只是把产业给他们，没有把上帝给他们，那么孩子要成为一个很坏的孩子的人。 Ada seorang bapak yang punya usaha bagus sekali. 有一个做父亲的，他有很好的企业， Lalu anaknya disekolahkan ke Amerika. 后来把孩子送到美国读书。 Anaknya bilang perlu mobil, dibelikan mobil. 孩子说他需要汽车，给他买汽车。 Mobil bukan sembarang mobil, saudara, tapi mobil dengan merek tertentu dengan harga yang mahal. 他所要的汽车不是平常的汽车，是很昂贵的汽车， Semua diberikan, 一切都给他。 tapi satu yang dia tidak berikan. 但是有一件他没有给， Bagaimana takut akan Tuhan. 怎么敬畏上帝？ Ternyata satu kali seperti biasa kalau udah selesai kuliah kan ada undangan untuk wisuda. 每次当孩子毕业，一定有一个毕业典礼。 Loh, papanya juga dilapori bahwa akan wisuda tanggal sekian. 并且也告诉爸爸什么时候有一个毕业典礼。 Setelah pergi ke Amerika, 到了美国， baru tahu ternyata anaknya tidak lulus. 才知道孩子不毕业， Anaknya ternyata ugal-ugalan naik mobil di situ. 原来孩子在那里很随便用他的汽车。 Nah, coba lihat, membekali dengan ilmu, membekali dengan harta, tapi tanpa Tuhan. Hasilnya seperti itu. 当你用产业、用学问为孩子预备，就是枉然。 Papa mamanya sedih sekali dan malu. 他的妈妈非常伤心，很害羞， Gak bisa ngomong apa-apa. 讲不出话来。
Oleh sebab itu mari jemaat yang disayang oleh Tuhan, 所以各位主所爱的弟兄姊妹们， inilah fondasi yang tidak boleh kita tinggalkan. 这个根基是我们不可能忽略的。 Kalau Tuhan anugerahkan kita anak, 如果上帝赐下恩典，把孩子给我们， kita perkenalkan Tuhan kepada anak, kita perkenalkan anak kepada Tuhan. 我们要把上帝介绍给孩子。 Bagi pasangan muda, kalau punya anak dititipi oleh Tuhan, anak masih kecil, belum bisa baca, bacakan firman. 如果年轻夫妇有孩子还小，他不能读，要让他们听上帝的话。 Kalau sudah bisa baca, ayo ajak bersama-sama belajar firman secara reguler. 如果能够读了，让他们很有秩序的来读圣经， Beritahukan bahwa kelahirannya ada maksud dari Tuhan. 让他们知道他的出生有上帝的计划， Biarlah anak itu betul-betul sadar akan hal itu. 让这个孩子真正醒悟了解到， Sehingga kapanpun Tuhan mau memanggil anak itu untuk menjadi apa, sudah tinggal landas, tinggal terbang. 所以无论什么时候，当上帝在呼召那孩子，他就很快、很成功的发展。 Mari sekarang kita memasuki bagian yang kedua. 现在我们来看第二方面， Kalau ngomong struktur 如 gitu 果 ya, 看那个工程， ya maksudnya pilar-pilar gitu ya. 就是那个根这个珠子。 Tentu dalam sebuah bangunan rumah ada banyak pilar. 当然，那个房屋有许多的珠子， Tapi berkaitan dengan konteks ini hanya saya membicarakan 2 pilar. 但是我所要说的只有2个珠子。 Ini pilar yang pertama. 就第一个珠子， Blueprintnya atau cetak birunya, kita benar-benar harus punya konsep bahwa anak yang dititipkan kepada kita bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Hanya dititipkan kepada kita. 最主要的那个蓝图就是上帝所给我们的孩子，不是我们的，是他托付给我们。 Di dalam ayat yang ke-3, di situ katakan, sesungguhnya anak-anak adalah milik Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Ayat yang ketiga. 儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。 Jadi inilah konsep yang betul-betul perlu kita pahami. 这个原则是我们需要明白。 Anak-anak yang dilahirkan di tengah keluarga kita 在我们家庭中所生的孩子， itu bukan milik orang tua. 不是父母的，不是属于父母的， Anak-anak itu milik Tuhan, 是属于上帝的。 hanya dititipkan kepada orang tua. 他只是托付给父母。 Contoh sederhana, 简单的例子， belum lama ini 不久前 saya diajak makan di Wing Hang atau apa namanya itu ya, yang baru itu. 有人要我骑车，在一个这个餐馆 Mau parkir penuh. 要停车，因为停车场满了， Ada valet parking. 后来是就要付这边的， Mobil saya serahkan 所以我把我车子就交给那个看守的， untuk diparkirkan. 为他有看守。 Nah, setelah selesai makan, 我撤了， mobil itu dikembalikan ke saya. 把车子再还给我， Karena mobil itu milik saya, 因为那个车子属于我的。 petugas valet parking itu kan nggak boleh menggunakan mobil saya keluyuran dulu kemana, dipakai nge-grab gitu kan nggak boleh. 当然，守车的人员不能随便用我的车去逛街。 Ya dia hanya boleh ngambil mobil saya, parkir, jaga, sehingga mobil saya itu tidak diganggu. Nanti saya perlu, saya ambil lagi. 当然，他就是要把那个车子停泊在一个地方，我需要再拿回给我。 Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini, 如果跟这个机子连带关系， anak itu milik Tuhan. 孩子属于上帝的， Lalu implikasinya buat kita apa? 那么我们是什么呢？ Kalau anak itu milik Tuhan, 如果孩子是属于上帝的， maka yang pertama kita tidak boleh memperlakukan anak semena-mena. 所以我们就不能随便看待孩子， Orang milik Tuhan kok. 因为属于上帝的， Ngomong pun kita nggak boleh semena-mena. 连讲话都也不能随便。 Itu marah pun kita harus hati-hati. 我们要生他的气，也要小心。
Itu anak bukan milik kita. 因为那个孩子不是我们的， Kita perlu memperlakukan anak itu hati-hati. 我们要很小心的对待那个孩子， Kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak. 我们也不能用残暴的对待他。 Bukan berarti tidak boleh mendisiplin anak. 不是说我们不可以管教他， Tapi tidak boleh melakukan abuse, kekerasan kepada anak. 但是也就是说不能用恶意的待他。 Implikasi yang lain apa? 别的 Kita tidak boleh Soal semua. mencetak anak seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau, karena Tuhan jadi pemiliknya. 我们不能我们不能照着我们的意思的孩子，要照着上帝的意思。 Pertanyaan saya, 我的问题， kalau orang tua konglomerat, boleh nggak anaknya jadi konglomerat? 如果父母是大财主，可以吗？孩子成为大财主， Boleh. 可以。 Kalau papanya dokter, anaknya jadi dokter, boleh nggak? 如果爸爸做医生，孩子做医生，可以吗？ Boleh. 可以。 Kalau papanya hamba Tuhan, anaknya jadi hamba Tuhan, boleh nggak? 如果父母是上帝的仆人，孩子成为神的仆人，可以吗？ Boleh. 可以。 Kalau papanya politikus, anaknya jadi politikus, boleh nggak? 如果爸爸是政治家，孩子成为政治家，可以吗？ Boleh. Ya, Asal koi. prosesnya betul. 只要它的过程正确。 Tapi yang saya maksud di sini, jangan sampai kita memaksa anak untuk menjadi seperti apa yang kita mau, padahal bukan itu maunya Tuhan. 问题就是我们不能强迫孩子照做我们的意思，因为呢，孩子 Kecenderungannya orang tua itu mau menjadikan anak seperti apa yang dia mau. 因为常常父母愿意孩子像我们一样。 Contoh, kalau misalnya Cikgu jadi Lizi. konglomerat, jadi pengusaha besar, 比方说，我是一个大财主， terus tiba-tiba anaknya bilang, "Pak, aku mau jadi hamba Tuhan." 让孩子说我要成为神的仆人。 Kalau orang tuanya nggak punya konsep yang betul, hah, nggak salah kamu. 如果父母没有一个正确的观念，那么他就会问：你没有错吗？ Papa sudah persiapkan kamu untuk meneruskan usaha ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? 因为爸爸已经为你准备了一切计划来继续这个企业。 Padahal anak itu terpanggil jadi hamba Tuhan. 其实这个孩子被呼召成为神的仆人。 Ini yang saya maksudkan. Jadi jangan memaksakan kehendak diri kepada anak, padahal bukan itu maksudnya Tuhan di dalam diri anak. 也就是说，不要强迫孩子没有照做上帝的意思。 Nah, kalau begitu berarti memang berat sekali buat kita sebagai orang tua. 那么对我们做父母非常很痛苦。 Kita perlu bergumul, Tuhan anak ini tuh Tuhan mau jadi apa? 我们需要付代价问上帝，要这个孩子 Ini 做 yang 什么？ nggak mudah. 不容易。 Tuhan punya mau apa atas anak yang Tuhan titipkan ini? 上帝要在所托付的孩子身上有什么的意思？ Kita perlu menggumuli sampai ketemu. 我们需要一直在那个去琢磨到了解。 Kalau kita tidak menemukan itu, kita bisa salah mengarahkan anak. 如果我们有发现，我们会错误的指引他。 Tapi saya harus katakan tidak mudah untuk menemukan apa maksud Tuhan atas kelahiran anak itu. 但是我要说，要了解明白上帝在孩子身上的旨意是什么，不 Kalau 容易。 sampai detik terakhir kita tidak ketemu, Tuhan mau apa atas anak itu? 如果到最后还没有发觉到， Tapi paling tidak kita menyiapkan anak itu untuk tinggal landas. 但是我最主要的，让这个孩子已经准备好，准备上任。 Maka bagian yang pertama tadi itu kita tidak boleh lalai. 所以第一方面，我们不能忽略的。 Kalau kita sudah memperkenalkan Tuhan kepada anak, 如果我们把孩子已经把上帝介绍给孩子， kita sudah memberikan kehangatan kasih dan sayang kepada 已 anak, 经把爱赐给他，爱护他， kita katakan kepada anak bahwa Tuhan itu awal dan akhir. 并且告诉他，上帝是开始，也是结束的 Tuhan 上帝。 punya rencana atas kelahiranmu. 上帝在他的出生有他的计划， Nah, kita itu mempersiapkan anak seperti itu. 我们为孩子预备这样的。 Nanti Tuhan mau panggil jadi apapun, dia seperti pesawat tinggal terbang saja. 那么，
以后孩子要怎么样将一个飞机准备起飞。 Itu implikasi dari pemahaman bahwa anak itu milik Tuhan, bukan milik kita. 这就是他的意思，就是说儿女是上帝属于上帝的，不是我们的。 Nah, pilar yang kedua, 第二个主旨， menikah pada usia matang. 成熟的婚姻。 Untuk bagian ini mungkin sesuatu yang baru buat kita semua. 可能这是对我们是新的。 Ayat mana yang menunjukkan itu? 在哪里的境界在指示这个？ Nah, di dalam ayat yang keempat, 在第4节， seperti anak-anak panah di tangan pejuang atau tangan pahlawan di terjemahan lama, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. 少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。 Ayat yang keempat bagian A, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, 好像勇士手中的剑， tidak ada masalah apa-apa. 没有问题。 Tapi pada waktu kita membaca lanjutannya, 但是我们继续看的时候， demikianlah anak-anak pada masa muda. 就是少年时所生的儿女， Apa maksudnya? 什么意思？ Mari saya mengajak kita untuk melihat terjemahan lain. 来看别的英文翻译。 Ini yang bagian ayat 4 bagian B-nya ya. Demikianlah anak-anak pada masa muda. 少年时所生的儿。 Nah, sekarang ini terjemahan NIV 是 ya. 英文的翻译。 Are sons born in one's youth. Kemudian terjemahan yang mirip dengan itu, ini New King James Version. So are the children of one's youth. Kalau diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, ini dia. 这节翻译的就是 Demikianlah anak-anak yang lahir pada masa muda seseorang. 中文就像下面的少年时所生的儿女。 Sekali lagi perhatikan, demikianlah anak-anak lelaki yang lahir pada masa muda seseorang. Siapa seseorang itu? Ayah. 就是个做父亲的。 Sehingga dari ayat ini kalau kita perhatikan, 我们如果注意这些经， jika seseorang ingin mempersiapkan generasi muda untuk masa yang akan datang, 如果要准备新的一代在年轻的时候， maka pilar yang kedua itu menikahlah pada usia yang matang. 所以第二个主旨就是成熟的婚姻。 Apa maksudnya menikah pada usia yang matang di sini? 什么意思呢？成熟的婚姻， Udah pasti tidak kecepatan, 当然不是太快的， tapi juga tidak ketuaan. 也不是太老的。 Kenapa kalau menikah itu di usia yang matang, bukan kemudaan atau ketuaan? 为什么成熟的婚姻就是不是在太年轻或者太年长了？ Ini bisa dilihat dari berbagai aspek. 可以从各方面来看。 Kalau dari aspek medis, saudara, 如果照做医秀的看法， Stanford University California pernah mengadakan penelitian. 加利福尼亚的医秀院曾经 Dia 这个研 membagi 究， kelompok-kelompok usia dari orang yang menikah. 就是他从那些结婚的人那里去调查， Ada yang 25 tahun ke bawah, 有的25岁之下， ada yang berikutnya 26 sampai 34, 有的26到34， yang berikutnya 35 sampai 44, 有的35到44， yang berikutnya 45 sampai 54, 有的45到54， setelah itu 55 ke atas. 后来55以上。 Penelitian dilakukan dari tahun 2007 sampai 2016. 他们是从2007到2016年。 Kalau misalnya usia menikahnya itu kepala 4, 如果他的婚姻是
40出头， diketemukan ada 14% anak-anak yang lahir kecenderungannya prematur, kemudian juga ada gangguan pernafasan dan juga yang lainnya. 所以从他们所生的孩子，有的是早产，有的是这个在呼吸上有问题。 Kalau menikahnya di usia kepala 5, 如果50岁以上的， itu prosentasenya meningkat jadi 2 kali lipat, 28%. 那么他的这个比例就更高1倍。 Itu urusan medis. 那是属于这个医秀， Katanya tidak mutlak, 但是不是正确的。 tapi semakin tua usia pernikahan, semakin besar risikonya pada anak. 但是你的婚姻如果越年长，那么问题的发生就越大。 Ya, oleh sebab itu, bagi yang punya anak sudah waktunya menikah, ya jangan terlalu berlambat-lambat. Ini nggak cocok, itu nggak cocok. Bukan berarti nggak boleh sembarangan ya juga menikah. 所以当这个孩子已经到婚姻结婚的时期，但是也不是说不要太随便， Agar betul-betul yang dilahirkan itu kualitas sehat. 生下来的是很健康的孩子。 Nah, itu kalau dilihat dari aspek medis. 如果照着医秀的观点来看， Kalau sekarang dilihat dari aspek waktu, 如果从时间的角度看， kalau sampai tadi dikatakan pada masa muda seseorang 刚 dia sudah punya anak, 就是少年所生的儿女，就是他年轻的时候生的孩子。 berarti secara waktu orang tua itu punya waktu yang lebih banyak mempengaruhi anak. 也就是说，做父母的有更多的时间来关心孩子， Mempengaruhi dalam arti kebenaran firman Tuhan. 就是上帝的真理的。 Nah, bayangkan kalau misalnya anak itu masih kecil tapi orang tuanya terus kemudian sudah sakit, terus kemudian sudah meninggal. 当这个孩子还小，父母已经年长，并且已经不在了， Anak itu kehilangan figur. 孩子失去了那个形象。 Nah, kalau misalnya orang tuanya masih muda, secara normal saja punya waktu yang lebih panjang untuk memberikan contoh bagaimana hidup benar, bagaimana hidup beriman. 但是如果做父母的还年轻，那么他就有更长的时间，更多 Bagaimana 的时间， bisa hidup betul-betul mempraktekkan kebenaran Tuhan. 怎么可以活出上帝的真理来？ Dan itu akan menjadi memori yang luar biasa buat anak-anak. 所以对孩子就是有一个塑造的形象来。 Kalau udah gede anak-anak pun, oh jadi papa yang seperti papa saya dulu sayang mama. 那么孩子就会看做父母的榜样，这个像父亲那样一样。 Kalau punya anak perempuan dia juga melihat, oh gini toh mama memperlakukan papa. 如果有女孩子看到像妈妈这样对待爸爸， Jadi ada waktu yang cukup panjang mewarnai anak. 那么有很长的时间让孩子可以看。 Jadi jemaat yang disayang oleh Tuhan, pilar yang kedua, 所以各位弟兄姊妹，第二个柱子， jangan menunda pernikahan. 你不要这个单眼婚 Kalau 姻 sudah 的时间， kalau sudah menikah, 结婚了， siap dititipi oleh Tuhan anak, jangan menunda untuk punya anak. 如果已经上帝为你准备了孩子，你不要延迟生孩 Apalagi 子。 ada sekarang istilah child free, tidak punya anak. 并且现在的他们有的口号是不要孩子， Tidak cocok dengan maksud Tuhan. 不是上帝的意思。 Nah, ini dua pilar yang sangat penting 最重要的两个柱子 untuk mempersiapkan generasi masa yang akan datang. 来预备下的一代。 Sudah barang tentu di dalamnya itu ada tugas mendidik anak. 当然，其中有什么教 Seperti 育 anak 孩子， panah di tangan pahlawan. 像勇士手中的剑。 Kalau lagi nggak perang kan para prajurit itu harus mengasah anak panah.
当没有打仗的时候，那些勇士要把那个剑擦亮。 Kalau dikaitkan, itulah tugas tanggung jawab orang tua mendidik anak-anak. 也就是他的意思就是怎么教导教育孩子， Jadi ada dua pilar yang 有两 penting. 个柱子。 Nah, mari sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagian yang ketiga, yaitu atap. 现在让我们来看他的那个房顶、屋顶， Menikmati janji-janji Tuhan. 享受上帝的应许。 Ini janji yang pertama. 这个第一个应许， Sorry kalau nggak kelihatan ini ya. Janji yang pertama itu berbahagialah. 他的就是有福。 Nah, di dalam ayat yang kelima itu kan dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. 就是箭袋充满的人有福了。 Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. 箭袋充满的人有福了。 Berarti tabung panah itu bukan hanya ada satu anak panah. 当然，那个他的意思不是箭袋里面不有， Lebih dari satu anak panah. 不是一支箭，有好几支箭。 Wow, Tuhan betul-betul menjanjikan kebahagiaan. 上帝应许福分。 Tapi tolong jangan berkecil hati kalau misalnya ada di antara jemaat tidak dikaruniakan oleh Tuhan anak, atau punya anak tidak dikaruniakan oleh Tuhan cucu. 但是你也不要这个悲观，如果上帝没有赐给你孩子，或者没有赐给你孙子， Tetap bisa berbahagia 仍然有福， karena ada anak-anak yang dititipkan dengan cara yang berbeda. 因为有托付给你的孩子。 Tapi ngomong kalau normal-normal saja. 就是正常的， Berbahagia pada waktu bisa melihat anak-anak itu tumbuh menjadi anak panah yang kemudian siap dipakai melesat menuju sasaran. 就是让这个孩子成为像一个很预备好发出去的箭的孩子。 Ada janji Tuhan juga di dalam Mazmur 128, berbahagia melihat anak-anak dari anak-anakmu. Siapa itu? 128也有这样的应许， Anak-anak dari anak-anakmu siapa? Cucu. 就是儿女的儿女就是孙子。 Saya sudah menikmati itu, saudara. 我已经享受这个， Cucu sekarang usia 2 tahun 4 bulan. 我的孙子差不多2岁多， Betul-betul membahagiakan saudara. 当然让你感受到有福。 Saya tidak mengarahkan anak ini, tapi papanya yang tanya, kalau udah gede jadi apa? 我没有在指示他，只得到这个孙子的爸爸问他：“你长大要做什么 Jadi pendeta.？” 他说：“我要做牧师。 2 tahun baru berapa bulan saudara? ”才2岁多， Terus ditanya seperti siapa? 就问他像谁， Seperti opa. 像祖父。 Saya tidak pernah ngajarin anak seperti itu. 我没有教导他， Direkam saya lihat rekamannya, saya geli sendiri saudara. 我看了他这么写， Belum lagi yang lain-lainnya kalau dilihat. 还有别的， Betul-betul ada satu kebahagiaan tersendiri. 有一个这个喜乐在我心中。 Tapi itu sekali lagi semuanya itu yang di atas itu tidak boleh dilalaikan. 但是最主要的上面的我们不能忽略。 Kemudian yang kedua, 第二， tidak akan membuat malu. 不自己羞愧， Ia tidak akan mempermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. 在城门口以草地说话不自己羞愧， Nah, ini janji dari Tuhan. 这是神的应许。 Kalau kita menjalankan yang di atas tadi poin 1 dan poin 2, 如果我们做了像第一节、第二节所做的， anak itu akan melesat menuju sasaran. 孩子就向着那个标杆， Anak itu tidak akan mempermalukan. 然后孩子不至于让我们羞愧。 Kalaupun prosesnya bisa mempermalukan, 如果那个过程让我们感觉到害 tapi 羞， Tuhan janji 但是神的应许， pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. 当他年老不至于走错误， Hanya proses waktu saja. 只是时间的过程。 Dan Tuhan menjanjikan 上帝应许， anak-anak itu betul-betul nanti bisa menyukakan hati orang tua, menyukakan hati Tuhan.
孩子以后会讨父母的欢喜，上帝的欢喜。 Saya sampaikan satu lagi sebagai tambahannya. 我再加一个， Tuhan menjanjikan ketenangan. 上帝让我们可以有安静， Ini diambil dari ayat yang kedua. 就是从第2节那里看。 Ayat yang kedua itu saya sampaikan seperti ini. Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Coba saudara dengar ini bingung nggak? 他夜晚安歇，上帝所赐给。 Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 上帝是给他 waktu 他安然睡觉的。 Tuhan memberikan apa? 上帝给什么呢？ Kepada yang dicintainya kita tahu orang tua yang melakukan tugas itu tadi. 就是上帝所亲爱的，就是上帝所 Jadi 喜 pertanyaan 欢的。 sekarang, Tuhan memberikan apa kepada orang tua pada waktu tidur? 当给那个做父母的，让他安然睡觉的是给什么呢？ Padahal terjemahan lain seperti ini. 别的翻译是这样： Tuhan memberikan tidur kepada yang dicintainya. 上帝让他睡觉。 Sekali lagi, Tuhan 上帝 memberikan tidur 是给他 kepada yang dicintainya. 所爱的，让他安然睡觉。 Tidur yang dimaksud di sini gambaran, bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya juga emang tidur itu berkat dari Tuhan. 只是一个土话，睡觉是一个土话。 Tapi orang kalau sampai bisa tidur, dia memang udah tenang tuh. 当人能够睡觉，当然他就是很安详。 Saya benar-benar kagum ya. Lagi di jalan ngelihat tukang beca itu ya bisa plek tidur gitu ya. Padahal bantalnya besi, saudara. 我很羡慕那些三轮车夫能够在那些 Hari 三轮车 Minggu 上 yang 睡觉，他的 hari 枕 Minggu 头 yang 是贴的。 hari Minggu yang lalu pulang khotbah, saya pulang ke rumah, saya melihat ada 3 tukang kebun, saudara, yang beres-beres kebun itu ya, yang suka potong rumput di komplek gitu ya, tidur di bawah pohon hanya beralaskan koran, saudara. Itu tidur sekali, lelap. 我从教堂回来，我看见有3个园丁在树底下睡觉，只是用那个报纸来。 Kalau orang gelisah bisa tidur enggak? 如果心中混乱的人能睡觉吗？ Waduh, gelisah, susah. Oh itu mah panas kepala, panas hati, nggak bisa tidur, saudara. 混乱的人心中他不能睡觉。 Tapi kalau sampai orang bisa tidur, itu figuratif dari Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kedamaian. 能够睡觉的，上帝给他一个安详、安静的心。 Nah, kesimpulannya sekarang, 他的总结论， kalau kita mengerjakan bagian kita untuk mempersiapkan generasi masa yang akan datang, 如果我们预备注意我们的部分，给我们下一代准备。 anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita bukan hanya menyenangkan kita, 那么托付给我们的孩子，不是让我们欢喜， tapi menyenangkan Tuhan, 也是让神欢喜， menjadi berkat bagi banyak orang. 成为多人的祝福。 Masih ingat 你知道？ Hana, istri dari Elkana? 你知道哈拿吗？ Pada waktu Hana belum punya anak, dia susah hati 当哈拿没有孩子的时候，心中非常 karena 伤心， disakiti oleh madunya, 常常被 Penina. 麦蒂娜所 Terus 刺伤。 Dia tahu kepada Tuhan, 他在哪里祷告？ dan Tuhan karuniakan anak di dalam diri Samuel. 所以上帝为他预备了一个孩子，就是撒母耳。 Dia persiapkan Samuel baik-baik. 他好好准备撒母耳， Tahu dari mana? 从哪里知道呢？ Iya, dikatakan sebelum sapi susu, walaupun itu Elkana pergi ke rumah Tuhan, dia bilang, nanti saya akan pergi, sekarang saya ngasuh anak dulu. 当这个撒母耳还没有断奶的时候，她的丈夫要带她去到圣殿，他说：“等我让孩子断奶以后，我才到圣殿。” Karena kemah sembahyang pada waktu itu, rumah Tuhan pada waktu itu enggak kayak kita bisa dijangkau cepat. Apalagi sekarang kita punya mobil, waktu itu kan belum ada mobil. 因为那个时候的圣殿不像我们现在那么近，我们可以坐 Jadi 汽车到。 Sebelum sampai susu, anak itu betul-betul dipeluk, dielus, disayang, diceritakan tentang bagaimana mamahnya dapat anak itu. 当
当然还没断奶的时候，妈妈在那里喂养他，并且教导他，结果他的出生是怎么样，从上帝那里得到的。 Tapi setelah disape, anak itu dibawa ke rumah Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. 但是当他断奶以后，把这个孩子带到上帝面前，交给上帝。 Walaupun anak-anak itu berada di lingkungan yang jelek, jahat, 虽然 anak-anak Imam Eli, 孩子是在不好的环境，就是在以利的2个儿子的周围， tapi Samuel kecil tidak terpengaruh. 但是小小的撒母耳没有受到影响， Kehadiran Samuel bukan hanya menjadi berkat bagi mamahnya, 不但成为妈妈的祝福， tapi perhatikan, setelah Imam Eli mati, setelah anak-anak Imam Eli mati, Samuel tampil menjadi pemimpin pada waktu itu. 所以当以利去世，以利的2个孩子去世， Tatkala Israel berada pada krisis kepemimpinan, 这个撒母耳就是成为以色列人的，当他们失去了领袖的时候， Tuhan anugerahkan Samuel. 上帝把赐下撒母耳。 Mari jemaat yang disayang oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们， kita persiapkan generasi yang akan datang, 我们预备我们的下一代， nikmati janji-janji Tuhan. 享受上帝的应许。 Mari kita 我们 berdoa. 祷告。 Tolong doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Engkau sekali lagi mengingatkan kami, khususnya sebagai orang tua, bagaimana kami mempersiapkan anak. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan sertai kami, beri kami hikmat supaya kami sungguh-sungguh tahu bagaimana mentaati firman-Mu. Kau pakai setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mempunyai generasi yang sungguh berkenan di hadirat-Mu. Kau pakai setiap kami Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan, boleh menjadi berkat juga bagi orang yang di sekitar kami. Dengar seruan kami Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Kau pakai setiap kami menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadirat-Mu. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, sehingga juga boleh menjadi berkat lebih banyak orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.